إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berteraskan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam apabila diminta oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk memberikan nasihat dan wasiat kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita yang menggemparkan dunia. Taufan Hanian yang melanda Filipina dengan kelajuan 315 km sejam sehingga membawa kematian hampir 10.000 orang rakyat di Filipina. Bahkan sampai ke hari ini maklumat terbaru dan laporan terbaru yang kita perolehi, hampir 600.000 orang rakyat di sana yang hilang tempat tinggalnya. Pada hari ini sebahagian daripada manusia apabila berbicara tentang isu ini, mereka sentiasa berdalilkan dan berhujahkan geografi, berdalilkan dan berhujahkan fizik, perubahan cuaca dan sebagainya, tanpa menitik beratkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal, kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Itulah kitab yang tidak ada padanya sebarang keraguan pun, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan definisi pengertian orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berimankah kita bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas manusia, ia datang daripada ketentuan dan ketetapan Allah? Berimankah kita di sana ada hal-hal gaib yang sukar ditentukan oleh minda manusia, bahkan mustahil manusia dapat memberikan penjelasan yang tepat tentangnya, melainkan ianya datang secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita penjelasan dan penceritaan bala bencana ini Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan atas dosa-dosa yang manusia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fakullan akhadna bidhanbih. Setiap bala bencana, ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kerana dosa-dosa yang manusia lakukan. Kata Allah seterusnya, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada daripada kalangan kaum yang kami hujankan mereka dengan batu-batu daripada langit. Kata para ulama tafsir, ia merujuk kepada kaum Ad, seperti penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibn Kathir. Kemudian lagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man akhadnahu as-sayhah. Ada daripada kalangan mereka yang kami hantarkan halilintar, guruh, petir membunuh mereka. Demikian kaum Thamud, yang nabi mereka merupakan Nabi Saleh. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami tenggelamkan mereka di dalam bumi. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ke atas Qarun dan juga Haman. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man aghraqna. Ada daripada kalangan mereka yang kami tenggelamkan dalam lautan, seperti mana yang berlaku kepada kaum Nuh alaihi salam, seperti mana yang berlaku kepada Fir'aun dan bala tenteranya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka di lautan merah. Di penghujung ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menzalimi mereka, sebaliknya mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka bala bencana yang berlaku pada hari ini, sama ada runtuhan, sama ada taufan, sama ada tsunami, sama ada penyakit dan sebagainya, manusia pertama sekali wajib beriman kepada Allah Azza wa Jal, wajib beriman kepada perkara-perkara gaib yang Allah tetapkan, wajib beriman dan bermuhasabah bahawasanya ia terhasil daripada dosa-dosa manusia. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, timbul beberapa syubhat yang dilontarkan oleh golongan-golongan sosialis, etis, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada perkara-perkara gaib, yang mendahulukan akal sebagai dalil dan perhujaan, membelakangkan nas-nas wahyu, membelakangkan agama, mendahulukan ilmu sains melebihi takdir Allah, mendahulukan ilmu sains melebihi wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, apa perkataan-perkataan mereka, apa syubhat-syubhat yang mereka timbulkan? Pertama, kata mereka, jika kalian berhujah segala sesuatu ini, segala bala bencana yang Allah timpakan berpunca daripada kemaksiatan, mengapa di sana Allah Subhanahu wa ta'ala juga timpakan bala bencana di negeri-negeri orang yang saleh? Mengapa Allah timpakan bencana sedangkan terdapat di sana kaum muslimin, seperti mana yang berlaku di Indonesia, seperti mana yang berlaku di negara Islam, di Syria pada hari ini, seperti mana berlaku di Saudi beberapa tahun lalu, banjir lumpur besar yang membunuh berapa ramai daripada kalangan manusia. Sidang hadirin Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disoal oleh isteri baginda sendiri dalam dua riwayat yang berbeza. Pertama, Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, Ummu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menceritakan bala bencana yang bakal menimpa manusia, sama ada gempa bumi, sama ada banjir besar, sama ada halilintar daripada langit. Kata Aisyah, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Adakah kami semua akan musnah sedangkan berada di kalangan kami manusia-manusia yang saleh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathura al-khabath. Ya, kalian semua akan musnah apabila banyaknya perkara-perkara jijik, keji yang berlaku dan tersebar di kalangan kalian.
Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Demikian juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga merupakan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu azza wa jal bi'adzabin min indih. Apabila terzahirnya, terserlahnya maksiat berlaku di kalangan umatku secara terbuka, secara terang-terangan, Allah subhanahu wa ta'ala akan umumkan penimpaan azab ke atas mereka secara keseluruhan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, demikian janji Allah azza wa jalla. Sama ada orang yang salih, apatah lagi orang yang talih, semua akan menimpa, akan ditimpakan azab oleh Allah azza wa jalla apabila atau sekiranya kemaksiatan itu berlaku secara terbuka. Itu yang pertama. Syubhat yang kedua mereka timbulkan. Kata mereka, jika demikian Allah subhanahu wa ta'ala itu zalim. Mengapa Allah timpakan dugaan tersebut, kemusnahan tersebut, termasuk di kalangan orang-orang yang saleh? Ini menunjukkan Allah zalim, kata mereka. Sidang Jumaat sekalian, hadis Ummu Salamah memberikan jawapan kepada kita. Ummu Salamah terus bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang saleh yang mereka juga turut musnah dalam bencana yang Allah timpakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am yuhlikun, ya, mereka akan dimusnahkan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yasiruna ila maghfiratillah wa ridwani. Tetapi di akhirat kelak mereka akan bangkit, Allah akan bangkitkan mereka dengan pengampunan dan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dunia mereka akan dimusnahkan bersama-sama dengan golongan-golongan kufar, bersama-sama dengan golongan-golongan fasiqun, pelaku-pelaku maksiat, akan tetapi di akhirat kelak mereka akan dibangkit dengan pengampunan dan keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, realiti yang berlaku pada hari ini, yang sudah tentu kita meletakkan segala-galanya kepada Allah. Di samping perkara yang kedua yang perlu kita fokuskan, lihat, bermuhasabah. Adakah kita tergolong di kalangan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ataupun adakah kita tergolong di kalangan orang yang hanya melihat kemaksiatan tetapi tidak bertindak untuk memperbetulkan kemaksiatan tersebut? Kita tidak mempraktikkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzaka adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, cuba ubah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, ingkari perkara tersebut dengan hatinya. Demikian selemah-lemah iman. Adakah kita tergolong salah satu daripada ketiga-tiga peringkat ini, ataupun bahkan di hati kita tidak memiliki perasaan mengingkari kemaksiatan yang berlaku? Nantikan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah azza wa jalla, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu semua menyeru manusia kepada perkara-perkara yang baik, ma'ruf, dan hendaklah kamu semua melarang manusia daripada perkara-perkara yang mungkar. La yushikanna Allah azza wa jal, kerana hampir sahaja jika kamu tak mempraktikkan perkara ini, ayyab'atsallahu azza wa jal, Allah akan hantarkan kepada kamu iqaban min indih, akibat pembalasan daripada apa yang kamu lakukan, yaitu tidak mempraktikkan, tidak menyeru kepada kebaikan, dan tidak melarang kepada kemungkaran. Maka sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ya, taufan di Filipina walaupun ia berlaku dengan kajian, dengan analisa dan sebagainya, akibat perubahan cuaca, akibat angin dan sebagainya, namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita hayati kisah-kisah yang Allah perintahkan agar kita jadikan ia ibrah
di dalam Al-Quranul Karim. Jadikan ia sebagai pengajaran bagaimana umat suatu ketika dahulu, kaum Ad yang merupakan kaum kepada Nabi Hud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan hujan batu daripada langit. Bagaimana kaum Nuh alaihi salam, Allah tenggelamkan mereka di lautan. Bagaimana dengan kaum Thamud yang Allah Subhanahu wa taala utuskan halilintar, musnahkan mereka semua. Demikian janji-janji Allah bagi mereka-mereka yang zalim. Kadangkala manusia melihat kezaliman itu berlaku pada orang lain, tidak kepada dirinya. Mereka melihat berlaku kepada pemimpin, tidak hanya kepada rakyat. Pemimpin hanya melihat rakyatnya zalim, tidak melihat dirinya zalim. Hal-hal yang seperti ini, kebimbangan yang perlu wujud di setiap individu yang bernama Islam terhadap situasi yang seperti ini. Kadangkala kita mudah menilai kemaksiatan orang lain, kita mudah menilai kezaliman orang lain tanpa kita menilai kezaliman diri kita sendiri. Sedang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyatakan secara terbuka, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah berlaku kehancuran, kefasadan di atas muka bumi hanya kerana tangan-tangan manusia. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikian amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian amaran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan ini untuk kita bermuhasabah, untuk kita semak amal perbuatan kita, untuk kita semak sejauh mana kita menyuruh manusia kepada kebaikan, dan untuk kita semak sejauh mana kita melarang manusia daripada kemungkaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sidang Jumaat sekalian, ketika mana Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang sangat masyhur, sehingga kan hadis tersebut digelar sebagai hadis Jibril. Jibril bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 perkara. Perkara yang pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, keempat tentang hari akhirat. Soalan kedua Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar, baiknya dan juga buruknya. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, timbul satu syubhat daripada kalangan-kalangan orientalis. Kata mereka beriman kepada gaib tidak termasuk di dalam erti rukun-rukun iman ataupun cabang daripada cabang-cabang rukun iman. Sedangkan jika kita teliti dan kita hayati, beriman kepada Allah bererti sebenarnya kita sedang mempraktikkan beriman kepada perkara-perkara gaib. Adakah kita melihat Allah Azza wa Jal? Tidak, kita tidak melihat Allah. Adakah kita pernah bertemu dengan Allah melalui mimpi-mimpi kita? Tidak, kita tidak pernah bertemu Allah melalui mimpi-mimpi kita. Daripada mana kita mendengar tentang Allah? Daripada Al-Quranul Karim, daripada hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkongsi dengan kita tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah yang indah. Kita mengenal Allah melalui perkara-perkara tersebut. Seterusnya kita praktikkan dan terjemahkan perkenalan tersebut melalui persekitaran kita, dengan melihat kepada dunia, melihat kepada alam ini, melihat kepada tumbuh-tumbuhan, melihat kepada manusia, melihat kepada ilmu sains. Demikian apa yang ingin saya kongsikan di mimbar pada hari ini. Sejauh mana kita terjemahkan akidah itu dalam kehidupan seharian kita. Sebab itu apabila berlaku taufan di Filipina, apa yang ingin kita tekankan di sini, sejauh mana keimanan kita kepada perkara-perkara gaib. Beriman kepada hari akhirat, kerana ia merupakan tanda-tanda kiamat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan 1400 tahun dahulu.
Sudah tentu Nabi tidak pernah melihat situasi yang seperti ini. Taufan yang dahsyat menimpa dunia, melanda dunia. Tetapi Nabi telah menyampaikan penceritaannya, dahsyatnya suasana dan situasi yang seperti itu. Sidang Jumaat sekalian, ia berbalik kepada konsep akidah kita kepada Allah. Isu ini kita tak lari daripada membicarakan tentang konsep rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah dalam arti kata berasal daripada perkataan Rabb. Perkataan rububiyah yang mana kata para ulama yang diertikan kita mengesahkan Allah melalui rububiyahnya, iaitu mengesahkan Allah pada setiap perbuatannya. Ifradullah fi af'alih, mengesahkan Allah pada setiap perbuatannya. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menurunkan rezeki, Allah tarik rezeki, Allah Subhanahu wa taala turunkan bala kepada manusia, Allah tarik bala daripada manusia. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini termasuk dalam beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada setiap perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang kita tidak terkesan dengan perkataan ini. Pada hari ini manusia menyambut kemenangan mereka. Katakanlah pasukan mereka, pasukan bola sepak pada hari ini, mereka menang pertandingan bola sepak Piala Malaysia contohnya. Mereka bergembira. Sedarkah siapakah yang mencipta kegembiraan itu bagi mereka? Sedarkah mereka siapa yang mencipta player-player untuk memastikan kemenangan pada hari itu? Sedarkah mereka siapakah yang memberikan mata dan telinga untuk melihat, menonton dan mendengar? Kalau manusia pada hari ini mencipta kegembiraan mereka, mereka perlu berterima kasih kepada pencipta segala-galanya, pencipta kegembiraan, pencipta kesedihan, pencipta kematian, pencipta kehidupan, pencipta alam secara keseluruhannya. Demikian sidang Jumaat sekalian, kepentingan kita memahami konsep tauhid, konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, jika kita lihat sidang Jumaat sekalian, pengumuman yang dibuat oleh pengurusi ataupun Bilal kita sebentar tadi, bahawasanya akan ada pengajian tentang syirik, tentang tahyul, yang perlu kita kaji, yang perlu kita teliti. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku di alam ini kita bergantung kepada kisah-kisah khurafat, kisah-kisah tahyul, biawak lintas ketika mana kita sedang memandu, maka itu merupakan hal yang menyebabkan akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik pada hari tersebut. Berdiri anak dara, berdiri di hadapan pintu rumah, dia akan kahwin lambat. Lalu di bawah ampaian kain akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik di dalam rumah. Buka payung di dalam rumah, ular akan masuk di dalam rumah. Dan hal-hal yang seumpama dengannya banyak lagi yang masih lagi berakar di dalam mentaliti masyarakat kita pada hari ini. Perkara-perkara seperti ini, sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, jelas bercanggah dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Jika kita nak berdalilkan sesuatu, jika kita nak berhujah dengan perkara-perkara yang gaib, biarlah ada asasnya daripada Al-Quran, juga daripada As-Sunnah. Seperti mana kita sedang berbicara tentang taufan, kita sedang berbicara tentang bala bencana yang Allah timpakan di Filipina. Ia bukan bererti kita katakan kita di sini bebas daripada bala bencana. Sebenarnya Allah menguji kita dengan keamanan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keselesaan, ingin memastikan siapakah daripada kalangan kita memiliki amal perbuatan yang terbaik. Maka sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikian antara konsep kita beriman kepada gaib, perkara-perkara yang gaib yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk kita berselawat memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dan wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.